tahun 2020 bulan Mac hari itu, kita telah diumumkan oleh kerajaan Perintah Kawalan Pergerakan di mana semua event tak boleh buat, termasuk juga majlis perkahwinan. Jadi banyaklah pasangan ataupun couple yang menangguhkan hasrat untuk melangsungkan pernikahan dan juga majlis perkahwinan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan dan juga social distancing yang kita perlu amalkan selepas ini. Dan sebab itu kita rasa selepas PKP ini berakhir, iaitu mungkin daripada bulan 5 ataupun bulan 6, ramai pasangan yang akan melaksanakan majlis perkahwinan mereka dalam keadaan yang baru, iaitu dalam new normal. Jadi ini mungkin berlanjutan sampai ke bulan Disember 2020. Di mana tidak ada lagi mass gathering ataupun majlis perkahwinan yang besar-besaran diadakan. Seperti mana yang kita tahu, kalau dalam masyarakat Melayu sendiri, kita akan buat majlis perkahwinan yang dihadiri oleh 1,000 ataupun 2,000 hadirin. Tetapi selepas ini mungkin majlis perkahwinan akan difokuskan kepada ahli keluarga ataupun mungkin kenalan-kenalan rapat. Mungkin majlis yang berkapasiti 100 orang sahaja mungkin. Jadi sebab tu saya terfikir, macam mana majlis perkahwinan yang akan diadakan selepas ini dalam keadaan tak ramai orang. Jadi mungkin kita boleh buat event kahwin tu jadi small event, jadi private event yang dihadiri oleh 100 orang saja. Dan kalau kita fikir daripada sudut yang lain, ini mungkin akan mengurangkan kos kepada pasangan yang ingin berkahwin, maka tidak perlu lagi spend terlalu banyak untuk melangsungkan perkahwinan yang dihadiri mungkin 1,000 ataupun 2,000 orang. Jadi selepas ini dengan kehadiran 100 orang yang keluarga terdekat dengan kawan-kawan, mungkin ini akan mengurangkan kos perbelanjaan mereka untuk hari perkahwinan mereka. Atau mereka boleh gunakan kos ataupun bajet yang sama untuk melangsungkan perkahwinan yang grand ataupun dream wedding mereka, garden wedding ataupun sebagainya lah. Okay, dan saya ada membaca satu thread Twitter daripada sahabat saya juga, Flower Wedding, dan saya rasa ini adalah menarik di mana mereka menerangkan idea-idea majlis perkahwinan yang mungkin diadakan selepas ini. Yang pertama, majlis nikah yang kita adakan di masjid sahaja. Upacara akad nikah itu dilakukan di dalam masjid ataupun di event space di kawasan masjid. Jadi selepas upacara akad nikah saja, family dan juga kenalan-kenalan rapat menikmati jamuan di sekitar masjid itu saja. Selepas itu, sesi bergambar dengan keluarga di kawasan pintu gerbang masjid dengan kawan-kawan dan sebagainya, dan pengantin boleh terus bergerak untuk outdoor dengan fotografer. Jadi ini mungkin menjimatkan kos dan juga menjimatkan masa. Yang kedua, kalau event akad nikah tu kita buat dekat rumah, kita boleh buat tempat untuk upacara akad nikah, meja, kerusi dan sebagainya, dan juga pelamin. Selepas akad nikah, so pengantin dengan family boleh bergambar dekat pelamin tu. Jadi macam tadi juga dekat masjid, selepas akad nikah, tetamu boleh terus makan dan juga siapa nak bergambar dengan pengantin boleh bergambar dekat pelamin yang disediakan. Ini pun sama, boleh mengurangkan kos, boleh menjimatkan masa, dan pelamin tu boleh lagi grand. Kalau majlis tu dibuat dekat rumah saja ataupun mungkin dekat event space yang kecil, mungkin majlis akad nikah tu boleh diadakan pada sebelah pagi ataupun pada sebelah petang. Bukan lagi pada kebiasaan kita buat majlis pada waktu tengah hari sampai ke petang, iaitu pada pukul 12 tengah hari sampai pukul 5 petang. Kita kena menyambut tetamu yang 1,000 ataupun 2,000 orang tadi. Yang ketiga ni mungkin best sikit, sebab kita tak buat dekat rumah, kita tak buat dekat masjid, tapi kita buat dekat garden, berkonsepkan outdoor di tepi pantai. Disebabkan kita dah jimat kos kepada benda-benda lain, kita boleh keluarkan sikit bajet untuk buat dream wedding yang mungkin menjadi ingatan terindah untuk pasangan pengantin dan juga family. Tapi ada juga pengantin ataupun family yang dah pun tempah event space, dewan untuk majlis perkahwinan pada tahun ni. Tapi kalau nak cancel, rugilah. Tapi kita tak boleh nak buat pada skala yang besar. Mungkin kita boleh allocate bajet yang sama tu, kita buat satu yang lebih eksklusif untuk menyambut tetamu yang lebih terhad, iaitu 100 orang mungkin. Ataupun mungkin kita boleh buatkan hanya 100 orang saja yang hadir ke majlis kita tu, dan selebih makanan tu kita bungkuskan dan kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin kita sedekahkan kepada rumah kebajikan ataupun ke rumah anak yatim. Atau mungkin pengantin sudah plan untuk buat 2 majlis, iaitu nikah dan juga reception. Dewan pun dah tempah, makanan pun dah tempah. Mungkin kita boleh buat macam ni, majlis nikah khusus untuk family dan juga mungkin kawan-kawan yang rapat
dengan family kita. Untuk majlis reception mungkin kita boleh meraihkan kawan-kawan kerja ataupun kawan-kawan sekolah universiti kita saja. Jadi ini boleh mengelakkan daripada mass gathering, iaitu orang ramai berkumpul lebih daripada 100 orang mungkin. Kalau kita hadkan jumlah tetamu, mungkin akan ada kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan kerja kita yang mungkin terasa hatilah sebab tak dijemput dekat majlis kita. So mungkin sebab kita dah kurangkan bajet tadi, mungkin kita boleh gunakan bajet kita tu untuk kita buat gathering dekat tempat lain di hari-hari yang lain. Mungkin kita boleh buat jamuan makan dekat restoran ataupun dekat tempat kerja, ataupun kita boleh ajak kawan-kawan kita untuk gather dekat satu tempat, dekat resort mungkin. Jadi bukan setakat kita boleh spend time dengan kawan-kawan kita dekat satu tempat, tetapi kita telah menggalakkan sektor pelancongan. Itulah dia, kita hanya merancang tapi Tuhan yang menentukan. Selepas ini kita akan mengamalkan new normal di mana kita perlu mengamalkan social distancing dan juga kita perlu mengelakkan bersalaman, berpelukan. Kemudian kita perlu mengamalkan kebersihan, basuh tangan dengan kerap, cuci tangan pakai hand sanitizer dan sebagainya. Kita harap kita dapat kembali kepada kehidupan kita dulu seperti biasa. Fight COVID. Assalamualaikum.